Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Haryantia Jematusin. Berita-berita utama malam ini. UNISA melakar sejarah apabila mendapat anugerah Global Islamic Finance Award GIFA bagi kali keempat. Jumlah kenderaan berdaftar tahun 2022 meningkat hampir separuh berbanding 10 tahun lalu. Kejayaan para graduan Universiti Teknologi Brunei UTB menamatkan pengajian mereka akan menjadi pemangkin kepada kecemerlangan pada masa hadapan. Detik-detik manis kejayaan mereka itu dimuatkan dalam sorotan Majlis Convocation kali ke-11 UTB. Setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada para graduan di atas kejayaan mereka menamatkan pengajian masing-masing. Semoga kejayaan ini akan jadi pemangkin kepada kecemerlangan di masa akan datang. Ucapan tahniah juga kita tujukan kepada para ibu bapa dan penjaga serta tenaga pengajar yang secara konsisten telah mendorong para graduan sehingga beroleh kejayaan. Persatuan Saudara-Saudara Baru Daerah Tutong Persatu mengadakan majlis doa kesyukuran untuk meraihkan kepulangan jemaah haji bagi para mu'alaf dari daerah berkenaan. Majlis diadakan pagi tadi di bangunan Persatu di Kampung Lubuk Pulau, daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Dakbin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, pengisian majlis, doa selamat dan dikir marhaban. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim bersama saudara-saudara baharu dan ahli-ahli Persatu.
Musabakah Sheikh Fatimah binti Mubarak International Holy Quran Competition Award Dubai kali ke-7 akan diadakan bermula 16 hingga 22 September ini. Sehubungan itu, seorang peserta negara Brunei Darussalam telah berlepas meninggalkan negara lewat petang kemarin. Dayang Salwa binti Haji Ibrahim, mahasiswi Universiti Islam Sultan Sharif Ali, akan menyertai musabakah hafazan 30 juz Al-Quran. Menurut Dayang Salwa, persiapan telah giat dilakukan sebelum menyertai musabakah berkenaan. Di harapan saya, semoga penyertaan saya dalam musabakah ini dapat menginspirasikan ramai orang lagi untuk rajin mengulang Al-Quran dan menghafaz Al-Quran, kerana menghafaz Al-Quran itu adalah satu amalan yang mulia. Kempen kebersihan memupuk amalan bergotong royong antara penduduk kampung. Ikuti bahan beritanya seketika nanti, kembali selepas ini. Umat Islam disaran untuk tidak lalai dan leka daripada mengingati mati kerana kematian itu merupakan suatu perkara yang pasti akan terjadi. Justru umat Islam diseru untuk mempersiapkan diri dengan memperbanyakkan amal ibadah dan kebajikan sebagai bekal untuk menuju kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat hari ini bertajuk Ingat-ingatlah akan kematian. Khatib juga mengongsikan sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hadis baginda menjelaskan bahawa orang yang mengingati mati itu dianggap sebagai orang yang bijak. Adapun antara keutamaan dan kelebihan bagi orang-orang yang sentiasa mengingati mati itu ialah yang pertama, melembutkan hati untuk segera bertaubat. Yang kedua, mencegah diri daripada melakukan perbuatan dosa, mungkar dan maksiat. Yang ketiga, membangkitkan semangat untuk mempertingkatkan lagi amal ibadah dan amal kebajikan. Yang keempat, melunturkan kecintaan terhadap dunia. Yang kelima, mencegah diri daripada bersikap rakus, tamak terhadap kesenangan dan nikmat duniawi. Yang keenam, mendidik diri agar bersikap rendah hati, tidak sombong dan tidak berlaku zalim. Program pembangunan kapasiti melalui kegiatan dan persuratan Melayu antara yang dibincangkan semasa rombongan komunitas puisi esei ASEAN mengadakan kunjungan ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kunjungan berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Rombongan diketuai oleh Datuk Jasni Matlani, Presiden Komunitas Puisi Esei ASEAN beserta 7 ahli dari Sabah dan Republik Indonesia. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Semasa kunjungan tersebut, rombongan berpeluang memperkenalkan genre puisi esei, iaitu sebuah genre yang baru muncul sekitar tahun 2012 di Indonesia. Lebih 200 kg sampah berjaya dikumpul semasa kempen kebersihan di sepanjang Jalan Gerai Mukim Telisai menuju tanah perkuburan orang-orang Islam Kampung Telisai, daerah Tutong pagi tadi. Kempen melibatkan penduduk dari Kampung Danau, Kampung Telisai, Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang. Kempen antara lain bertujuan sebagai salah satu usaha Majlis Perundingan Mukim Telisai dan kampung-kampung di bawahnya bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan menjaga kebersihan dan amalan bergotong royong antara penduduk kampung. Jadi dengan adanya kebersihan ini, kita dapat hidup lebih sihat, kampung lebih indah dan dapat menceriakan kampung dan juga mukim. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA melalui Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam FEKIM sekali lagi melakar detik bersejarah apabila dianugerahkan Global Islamic Finance Award GIFA
Bagi kategori GIFA Market Leadership Award 2023, pengajuan perbankan dan kewangan Islam buat kali keempat. Pada tahun ini, acara GIFA ke-13 diadakan di King Fahd Palace Hotel Dakar, Senegal. GIFA yang dianugerahkan oleh Cambridge International Finance Advisor United Kingdom merupakan satu anugerah paling berprestij dan dihormati dalam dunia perbankan dan kewangan Islam global. Penganugerahan ini menjadi satu mercu tanda bagi FEKIM sebagai sebuah fakulti yang menawarkan program pengajian kewangan Islam bertaraf antarabangsa. Ia juga satu pengiktirafan kepada UNISA, khususnya FEKIM yang memainkan peranan dalam melahirkan graduan yang mampu memacu ke arah kemajuan ilmu perkembangan kewangan Islam. Setakat tahun 2022, lebih 400,000 buah kenderaan berdaftar di bawah Jabatan Pengangkutan Darat. Jumlah tersebut meningkat 42.5% berbanding tahun 2012 dengan lebih 333,000 buah didaftarkan pada tahun tersebut. Pewarta kami Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Berdasarkan perangkaan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, 475,796 buah kenderaan termasuk kenderaan yang tidak dilesenkan dan tidak aktif di jalan raya didaftarkan setakat tahun 2022. Secara purata dalam tempoh 2012 hingga 2022, sebanyak 14,207 buah kenderaan berdaftar setiap tahun. Manakala jumlah kenderaan yang memperbaharui lesen dan aktif di jalan raya secara purata bagi tempoh 11 tahun pula sebanyak 260,992 buah setiap tahun. Tahun 2022 mencatatkan jumlah tertinggi kenderaan yang aktif di jalan raya sebanyak 310,795 buah, manakala jumlah terendah adalah pada tahun 2012 sebanyak 228,003 buah kenderaan. Pemeriksaan tahunan bagi kenderaan persendirian dimestikan bagi kenderaan yang berumur 7 tahun dan ke atas. Bagi tahun 2021, 17 stesen pemeriksaan kenderaan VIS beroperasi berikutan penswastaan Pusat Pemeriksaan Kenderaan VIC. Sebelumnya, pemeriksaan ke atas kenderaan melebihi umur 7 tahun dikendalikan oleh Jabatan Pengangkutan Darat. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Sempena memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, bilik rambut mulia Rasulullah SAW di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan dibuka bagi kunjungan orang ramai pada 17 hingga 28 September ini. Ia dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang, manakala pada 28 September, bilik rambut mulia tersebut akan dibuka dari pukul 1.30 petang hingga 5 petang. Itu sebenarnya yang dapat kita lihat nanti adalah contohnya burdah ataupun capal, pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang di sini yang paling spesial itu adalah rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini biliknya tidak dibuka setiap hari, hanya dibukakan pada waktu-waktu yang dikhususkanlah. Maklumat tiket masuk boleh diperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau layari laman sesawang www.bkishhb.gov.bn atau Facebook Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah atau Instagram bkishhb.bn. Orang ramai dialu-alukan hadir untuk mengikuti kursus asas haji dan umrah bagi tahun 1445 Hijrah 2023 Masihi. Menurut Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama, kursus akan dikendalikan pada tarikh, masa dan tempat yang ditentukan. Tarikh kursus ialah pada 24 September ini, manakala bagi bulan Oktober, kursus akan diadakan pada 1, 8, 15, 22 dan 29 Oktober. Kursus akan bermula pukul 8 pagi hingga 10 pagi.
Bagi daerah Brunei dan Muara, kursus bakal diadakan di Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong, Masjid Hasanah Bolkiah, Kampung Perpindahan Mentiri dan Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Kampung Rimba. Di daerah Tutong, kursus akan diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Bagi daerah Belait, kursus bakal mengambil tempat di Masjid Muhammad Jamal Alam, Kuala Belait dan Masjid Zainab Lumut. Manakala di daerah Temburong, kursus akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar, Temburong. Brunei DPMMFC akan meneruskan lagi saingan bola sepak Liga Perdana Singapura malam ini menentang Tanjung Pagar United. Perlawanan berlangsung di Stadium Jurong East, Republik Singapura. Perlawanan bakal melengkapkan saingan Liga musim ini. Siaran langsung bagi perlawanan tersebut dapat disaksikan menerusi RTB Go Live. Liga Remaja bawah 15 tahun, pasukan PBDB dan Pancur Murai FC meraih kemenangan selepas menewaskan lawan masing-masing dalam perlawanan yang berlangsung pagi tadi. Di Padang FABD, pasukan PBDB menang tipis 2-1 ke atas Sekolah Sukan. Meskipun menang, PBDB berada di tangga ke-8 Liga dengan 9 mata, sementara Sekolah Sukan turun 1 anak tangga dengan 11 mata. Di Kompleks Sukan Sungai Kebun pula, Pancur Murai FC menang bergaya 6-1 ke atas Kasuka FC.